Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Shadaqallahul 'azim. Insyaallah kita menyambung pembacaan kitab kita. Kita membaca kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-15, termasuk pada bab yang ke-30. Bab ma jaa satakunu fitanun qat'al lil muslim. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis, lagi akan didapati beberapa fitnah seperti beberapa kerak malam yang gelap. Kita akan membaca 3 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan keadaan umat Islam di akhir zaman yang dilanda dengan fitnah. Dan fitnah yang melanda umat Islam itu macam malam yang gelap. Malam yang gelap ni maknanya tak tahu nak pergi mana. Nak melangkah pun tak tahu. Siapa yang bunuh orang malam-malam pun tak nampak. Jadi apa malam-malam pun tak nampak. Maksudnya ialah fitnah yang akan berlaku kepada umat Islam merata. Kiri kanan atas bawah ni kena fitnah. Ini maksud malam yang gelap ni. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan kat'al al muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakan oleh kamu dengan amal-amal, kerana akan berlaku fitnah-fitnah semacam sepotong-potong malam yang gelap. Sehinggalah fitnah pada masa itu, pagi-pagi dia beriman kepada Allah, tetapi sebelah petangnya ia menjadi kafir. Ataupun sebelah petang ia bermukmin dan sebelah pagi besoknya ia kafir. Dijualnya agamanya dengan mata benda dunia. Hadis hasan lagi sahih. Yang kedua, an Ummi Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istayqadha lailah faqala subhanallah madza unzila al-layl min al-fitnah madza unzila min al-khazain man yuqidhu sawahib al-hujurat ya rub kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Juga hadis yang sahih daripada Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga daripada tidurnya pada waktu malam. Lalu Nabi berkata, Maha suci Tuhan, apakah yang diturunkan malam ini daripada fitnah? Apakah ini diturunkan daripada perbendaharaan? Siapakah yang akan menjaga tuan-tuan bilik? Amboi, banyaknya orang yang berpakaian bertelanjang di dalam dunia tetapi bolos di hari kiamat. An Anas bin Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala takunu baina yadayis sa'ah fitanun qat'al al muslim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u aqwamun dinahum bi'aradin minad dunya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadi sebelum kiamat beberapa fitnah seperti kerak-kerak malam yang gelap. Berpagi-pagi lelaki padanya beriman, sebaliknya petang akan menjadi kafir. Dan petang-petang pula beriman kepada Allah, pagi-paginya pula akan menjadi kafir. Menjual kaum-kaum akan agama mereka itu dengan kemewahan daripada benda dunia. Dan hadis yang keempat, An Wa'il bin Hujr qala
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajulun sa'ala faqala ara'aita in kana 'alaina umara yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqahum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma'u wa ati'u fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Juga adalah hadis sahih daripada Wa'il bin Hujrin, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang lelaki bertanya kepadanya, apakah fikir Tuhan hamba jika berlaku kepada kami beberapa raja menegah kami daripada membuat sesuatu yang hak dan meminta mereka itu akan hak mereka? Maka sabda Rasulullah, dengar dan taat kepada mereka, maka bahawasanya atas mereka itu apa yang ditanggung oleh mereka dan atas kamu apa yang ditanggung oleh kamu. Juga hadis ini adalah hadis yang sahih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada 4 hadis yang dibacakan dalam bab ini dan akan diuraikan satu persatu. Mudah-mudahan kita mendapat banyak manfaat daripada hadis dan uraian-uraiannya. Ketahui wahai saudaraku, telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada segala sahabatnya akan jadi fitnah. Beberapa banyak fitnah selepas daripada wafat Nabi. Saya dah hurai dah kepada tuan-tuan apakah yang dimaksudkan fitnah. Fitnah maksudnya pembunuhan. Yang kedua, fitnah maksudnya peperangan. Yang ketiga, fitnah maknanya menuduh seseorang yang tak buat dikatakan dia buat. Yang keempat, fitnah ialah ujian maksiat, ujian tentang keimanan. Banyaknya maksiat itu dipanggil sebagai fitnah. Yang kelima, fitnah itu juga bermaksud ujian-ujian kebendaan, ujian harta benda, ujian daripada anak pinak, maka itu juga dipanggil sebagai fitnah. Fitnah ada 5 maksud seperti yang saya sebutkan tadi. Maka kata Nabi, selepas Nabi wafat akan menjadi fitnah yang sangat dahsyat. Terjadinya pembunuhan seperti yang kita baca pada 2 bulan lepas, terjadinya peperangan sama umat Islam juga telah kita baca pada kuliah yang lepas. Dan jadilah di dalam fitnah itu beberapa fitnah yang payah seseorang dapat keluar daripadanya. Malah lebih dahsyat, dia juga masuk campur di dalam fitnah tersebut. Punya susahnya fitnah ni menyelubungi manusia macam malam yang gelap. Cuba tengok malam yang gelap, pergi ke mana pun gelap. Mai duduk dalam surau ni cerah, bila tutup lampu gelap balik, turun di bawah pun gelap balik. Di akhir zaman ini kata Rasulullah, manusia akan berhadapan dengan fitnah macam duduk dalam kegelapan. Duduk di atas pun gelap, duduk di bawah pun gelap, keluar rumah gelap, tak keluar pun gelap. Fitnah akan menyelubungi kita. Nak lari ke mana? Tengok televisyen, dalam televisyen fitnah. Baca surat khabar fitnah. Buka internet macam-macam fitnah. Main drama pun fitnah. No? Macam-macam tuan-tuan. Sampai kita tak tahu nak pilih yang mana. Mari ke pusat membeli belah, maksiat banyak. Tengok televisyen, maksiat banyak. Pi padang bola, pi mana-mana pun maksiat banyak. Pi sekolah, maksiat. Maksiatnya berlaku fitnah di mana-mana. Fitnah berlaku dalam rumah, maksiat berlaku dalam rumah. Fitnah boleh berlaku dalam masjid sekalipun. Fitnah boleh berlaku dalam surau sekalipun. Ini yang dikatakan manusia di akhir zaman pakat susah nak keluar daripada fitnah. Kadang-kadang fitnah dalam bab cari makan. Kadang-kadang fitnah susah dalam bab cari rezeki. Isteri selamat daripada rezeki yang haram, suami pula buat balik rezeki yang haram. Isteri buat balik rezeki halal, suami dapat rezeki haram. Ataupun suami dapat rezeki yang halal, dibelanjakan pula pada pendapatan yang haram. Kereta beli secara insurans Islam, secara perbankan Islam, pinjaman Islam. Main insurans tak Islam pula. Ini yang dikatakan tadi, susahnya kita lari daripada fitnah. Dan telah diibaratkan oleh Nabi seumpama orang yang berada dalam malam yang gelap. Tiada siapa dapat keluar daripada kegelapan. Maka ibarat itulah tersebut dalam satu hadis
yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badirun bil a'mal fitanan ka qita'il lail al-muslim. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu dengan mengerjakan amal ibadah kepada Allah supaya menjadi bekal untuk kamu di negeri akhirat. Bersegeralah kamu sebelum datang fitnah-fitnah yang akan nampak dengan sejelas-jelasnya, seperti mana kamu berada dalam potongan-potongan malam yang gelap. Bila mari fitnah ni tuan-tuan, jadi susah. Orang menerima fitnah ni dengan merata. Kenduri kahwin fitnah. Berapa banyak orang dah menerima fitnah dalam bab kenduri kahwin dah jadi biasa. Tak boleh elak. Nak elak payah. Kalau elak lagi orang kata kolok. Berapa ramai yang tak semayang bila buat kenduri. Pengantin, bapa pengantin, caterer. Fikir tengoklah sekarang tuan-tuan. Jadi biasa. Pengantin main karaoke, tetamu main karaoke. Dah jadi biasa. Dedah aurat jadi biasa. Anak-anak dara pakai pakaian kebaya. Yang mak dia digigit ke baru, anak kebaya ketat, kain belak sana sini. Jadi biasa dah benda tu. Orang Melayu sebut dah jadi biasa berlawi. Jadi biasa, dah tak heran Ustaz. Pembaziran berlaku banyak, maksiat berlaku banyak. Tak buat, orang kata kolok. Kalau buat, agama tak boleh. Tapi kerana nak jaga masyarakat, nak jaga orang kata, dia buat. Tengoklah tuan-tuan sekarang dah jadi budaya kepada kita, sampai seolah-olah tak boleh keluar daripada upacara-upacara yang sedemikian. Kita nak tiru juga budaya-budaya barat, budaya-budaya asing yang masuk di dalam agama kita. Seolah-olah tak boleh ditolak, padahal kita berhak dan mampu menolaknya. Tuan-tuan tengoklah sendiri macam mana. Daripada tahap yang paling kecil nak sambut hari jadi anak pun dah masuk fitnah. Mak pak pakai tanduk. Mak dia pakai tudung, dia pakai tanduk pula. Tanduk setan. Pak pakai tanduk, mak pakai tanduk. Pak setan, mak pun setan. Orang dah kata dah, tak boleh pakai. Tak, dia nak pakai juga. Bila orang kata pasal apa pakai, saja-saja Ustaz. Bukan ada niat dia jadi setan pun. Dia jadi seperti biasa. Bila kita tegur, kita pula. Macam kita bodoh, kata dia, kita nak jadi setan. Orang pakai je, suka-suka je. Dulu kita nak sebut tiup lilin. Ulama-ulama kata jangan tiup. Sekarang tengok ulama pada tiup semua. Ni yang kita jadi takut. Fitnah ni sudah jadi merata. Tuan-tuan bantah kalau ada pemimpin yang tiup lilin di upacara keagamaan agama lain. Termasuk yang tak boleh tiup lilin ialah hari jadi anak kita. Kita dah nampak semangat nak sambut hari raya agama lain. Kita duk tengok orang kita duk tiup dengan ucara-ucara depa Bali, Taipusam dan sebagainya. Itu dia punya hal. Kat dalam rumah kita, pergi tempah kek, pergi tiup lilin, apa hukum itu? Dah dijadikan sebagai fitnah biasa. Termasuklah kita sebut Olimpik sekarang, yang Nabi dikejar oleh Iblis, dikejar oleh jin ifrit sambil membawa api. Nabi baca doa kepada jin ifrit, jatuh tersungkur jin ifrit yang membawa api. Dulu orang panggil suluh api. Api yang jin ifrit bawa tu, dalam kitab-kitab lama sebut suluh api. Mai zaman 70-an panggil jamung. Mai zaman 90-an ni, 2000 ni dia panggil obor. Sekarang semua sukan mesti nyalakan obor. Buat larian obor. Dia jadi sebagai satu fitnah biasa. Benda itulah yang dipadam oleh Nabi dalam Isra' dan Mi'raj. Ketika dikejar oleh jin, kita pula pakai duk puja. Atas semangat setiap kawan, setiap negara nak membangunkan sokan,
nak menjadikan sukan sebagai satu benda yang baik, maka dijelajahlah seluruh dunia bawa larian kubur. Ini dia yang Nabi kata. Dah jadi satu-satu benda yang sampai macam tak boleh keluar. Jadi fitnah tu sampai tak boleh keluar. Maka Nabi sebut kepada kita, badiru bil a'mal. Bersegerakan buat badan. Kalau sampai saat itu, jadi payah. Sampai saat itu jadi payah. Sampai kita ni jadi haru biru. Nak balik ke tak balik kenuri? Balik ada karaoke. Balik ada bersanding-sanding. Malam tu pula ada upacara menukar-nukar baju. Dekat 13 lai baju ni. Nak tukar. Nak ambil gambar. Malam tu pula gazal party pula. Nak balik maksiat. Tak balik adik sendiri kahwin. Tegur dekat mak, mak kata kamu anak, aku mak. Tegur dekat bapak, jangan cakap banyak. Mak kamu suka dia. Cakap dekat tok orang, dekat opah, biarlah dia mau buat. Opah pun nak tengok juga, kita tengok. Pejam mata opah kalau tengok. Dia kira pejam mata dia ke? Daripada segi hukum dia tak tahu. Kita balik serba salah. Tak baik serba salah. Jadi semua serba salah. Itu lagu Ar-Azmi. Yang ni yang dikatakan serba salah. Tak pergi, orang kata. Pergi, Tuhan kata. Macam mana nak buat? Maka kata dia, bersungguh-sungguhlah hai sekalian sahabat. Capailah daripada sekarang akan amal yang menjadi bekal sekalian kamu di negeri akhirat. Sebelum sampai sekalian kamu termasuk dalam fitnah. Cepat-cepatlah, jangan duk tangguh-tangguh. Bak nak mengaji ni, jangan duk tangguh lepas pencen baru nak mengaji. Tunggu senang sikit ustaz. Sekarang ni banyak benar projek ni ustaz. Tak sempat ustaz. Tunggulah siap projek. Saya adalah masa mengaji sikit. Nabi kata jangan tangguh. Kalau tangguh memang fitnah lagi banyak. Lagi siap projek, lagi dapat projek baru. Lagi dapat projek baru. Lama-lama tak mengaji lah. Supalah kita pun. Kita kata tunggu lepas pencen saya belajar ustaz. Lepas pencen macam-macam tawaran. Offer 2 tahun. Kontrak lanjut 3 tahun. Gaji dapat. Allowance dapat. Pencen dapat. Mula-mula dulu tak mau juga. Bila tengok allowance dapat. Pencen pun jalan. Siapa nak bagi ustaz 4,000 sebulan? Bukannya lama pun. Sambung je lah ustaz. Dulu kamu janji nak pencen. Kamu nak kerja. Kamu nak mengaji lepas pencen. Sekarang dah pencen. Fitnah sampai. Nak berhenti ke? Nak kerja ke? Apa agak? Nak apa agak? Nak apa agak? Dia mari dah. Ini yang dikatakan fitnah ni. Makin nak berhenti, makin banyak ujian. Itu yang kata fitnah. Dulu berlakon. Tak berapa laku sangat. Akhirnya pergi umrah. Balik-balik umrah pakai duduk. Teriak ni nak rak dalam TV. Lah, teriak keluar segala air mata, hingus semua. Kau dah taubat, kau tak mau dah apa-apa campur dah. Kau nak kembali pada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Lepas-lepas pakai tudung, ujian lagi banyak. Lantik jadi juri sana, lantik juri sini. Lama-lama, lah tudung pergi ke mana dah. Tinggal tengkuk saja. Habis nampak semua dah. Yang ni yang dikatakan fitnah ini. Nak lari pergi mana? Siapa orang lantik jadi ni, siapa orang panggil ni, siapa orang panggil ni. Dan bila orang panggil, masing-masing ada syarat. Masing-masing ada syarat. You kena pakai macam ini. You kena pakai macam ini. Nak duit, nak ikut syarat atau nak balik ke pakai jalan. Macam mana? Inilah yang disebut fitnah. Fitnah yang saya katakan tadi ialah ujian. Sampai kita tak boleh lari. Malam yang tiada dapat kamu terlepas daripadanya. Maka apabila sampai sekalian kamu pada waktu fitnah itu, sudahlah datang barang yang menyibukkan diri sekalian kamu. Sehinggalah kamu tidak dapat berhadap kepada amal ibadat dengan sebab sibuknya dengan fitnah-fitnah ini. Saya katakan tadi pada tuan-tuan, fitnah apa? Yang keempat, fitnah yang keempat, anak dan harta benda dunia. Bila mari fitnah kepada anak, memang tak sempat. Nak pergi ambil tuition,
nak hantar tuition, nak balik. Sat lagi tuition sana pula, tuition sini pula. Tarawih pun tak pergi dah. Sebab siapa? Sibuk ke tuition. Tak sempat. Buka puasa pun ala-ala kadar je. Sebab nak hantar anak. Rupanya pergi tuition piano. Ya, pergi tuition vokal. Pergi tuition vokal aja. Macam-macam. Jadi sibuk dah tuan-tuan. Jadi tak tentu dah. Anak kita pula di sekolah macam-macam pelajaran. Sekejap vocational. Tukar teknik. Lepas teknik, balik vocational balik. Pening budak-budak. Sekejap bahasa Melayu. Naik bahasa Inggeris. Nak kaji pula. Dia benda satu ni. Dah pening lah. Ini yang dikatakan fitnah. Sampai banyak masa kita ni habis dengan anak-anak. Habis dengan anak-anak yang melawan mak bapak. Habis masa anak-anak kita yang pergi sana pergi sini. Timbul macam-macam masalah. Mak bapak ni jadi susah. Susah kerana anak. Sampai lama-lama sampai ketua tak boleh buat ibadah. Anak nakal lari daripada rumah. Bila lah balik rumah, duk gaduh nak lari balik. Cari pula. Lepas cari jumpa, tak boleh pula. Duk juga di rumah. Tu belum jumpa dengan dadah lagi. Lagi banyak fitnah pada mak bapak. Sampai mak bapak ni habis duit. Tak ada masa dah nak ibadat. Sebab apa? Duk kisah anak dengan dadah. Ini fitnah. Baru ni saya pergi ceramah di satu pusat serenti tuan-tuan. Adalah dalam 100 orang. Budak-budak. Bukan budak-budak lah. Orang-orang tua ikat dadah. Dia berserenti. Ada yang pangkat tok. Datuk. Bukan datuk pingat ni. Datuk cucu ada. Tua dah tuan-tuan. Saya agak dalam 40%. 50 tahun ke atas. Tua-tua dah. Saya agak umur 70, 65 pun ada. Kurui halui je. Nak panggil tok ke abang ke pakcik ke orang tua ni. Pun isap gadah lagi tu. Saya kata kat pegawai tu, berapa umur tu cik? Lucu dah ada ustaz. Asal keluar masuk, asal masuk keluar. Fitnah dia mari dekat dia. Ujian. Baik, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Sehinggalah kata dia, fitnahnya dahsyat. Pagi-pagi laki-laki itu hal keadaannya beriman. Mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Pagi-pagi. Allahumma hdina fi man hadait. Allahumma hdini fi man hadait. Pagi-pagi dia beriman. Bila mari petang, jogging. Jogging di taman Tasik. Jogging di padang permainan. Pakai seluar pendek. Kita kata tak boleh pakai seluar pendek ni haji. Kita orang lelaki wajib tutup aurat. Nama dia Haji Bakhil pakai seluar pendek. Kita tak ingat cerita Haji Bakhil pakai seluar pendek. Pergi piknik. Kan anak dia kata, ambil bapa, ayah ni sekarang ni dengan kereta baru, dengan seluar pendek. Kan kita nak pergi piknik, kata dia. Haji Bakhil. Tengah haji seluar pendek lagi tuan-tuan. Pergi tepi pantai, jumpa Cikgu Murni. Duk suruh anak-anak murid dia. Apa kata Haji Bakhil? Apa kata dia? Macam janji yang jipu lah, kata dia. Pergi makan roti tu, bawah pokok. Makanlah Tuan Haji, ini saya yang buat. Tak apalah Cikgu Murni, saya belum lapar. Makanlah Tuan Haji. Kalau orang sudah paksa, apa boleh buat? Baru suruh sekali dia kata paksa. Punya gatai tuan-tuan. Lain kalau 10 kali tu barulah kita kata paksa. Ni baru sekali, makanlah Tuan Haji. Kalau orang sudah paksa, apa boleh buat? Nampak? Ni kata ni fitnah. Fitnah kita tu dia lah kata tadi. Kita ingat tua-tua kita ni orang tak mau dah. Tua-tua kita mau dah orang nak. Dulu dia pakai serban kepiah juga. Lah orang muda nak ni pakai topi je. Fitnah ni dia akan jadi merata. Sehinggalah kata Nabi, pagi-paginya mengucap, mai petang nak jogging pakai seluar pendek, kita tegur dia, awak pakai seluar pendek.
Apa salahnya duk kira halal haram, semuanya haram semua, payahlah. Saya pakai seluar pendek pun bukan orang saya kacau orang. Perkataan dia boleh membawa kepada kafir. Pagi-paginya bercakap tentang Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berilah hidayah pada aku macam mana orang lain dapat hidayah. Mari sebelah petang dia sebut apa tentang agama. Kalau ikut agama ni habis ustaz, apa yang boleh kita buat? Kita ni tak maju sebab kita ni sikit haram, sikit halal, sikit makruh. Cuba tengok orang Cina. Kenapa dia mau maju? Sebab dia mau tak ada haram. Halal belaka. Kita ni yang mengokong kita, yang mengepit kita, itulah yang menyebabkan kita ni mundur, maju. Inilah dia ucapan yang membawa kepada kafir. Menganggap bahawa Islam tidak sesuai. Ataupun pada sebelah petangnya, sebelah malamnya, ia beriman pada Allah. Mai baca doa Allahumma amitna bil Islam. Minta, ya Allah matikanlah aku dalam Islam. Mai pagi besok pula kafir pula dah. Pergi ofis, bila sebut tentang hukum hudud, bila satu orang duk bacalah surat khabar Allah, seorang jururawat dia ragu sehinggalah patah tangan dan melecur di seluruh badannya. Buka muka surat belakang pula, seorang amah menikam tuan rumahnya di muka, di dada, di perut, di paha. Kena pakai hudud dah kita ni. Sampai macam ni sekali ni ragu sampai patah tengah orang, tikam sampai masuk hospital, nasib baik tak mati. Kawan tu kata, orang ni pula jawab, mana sesuai, masyarakat kita ni berbilang bangsa. Mana nak sesuai hukum hudud dengan masyarakat berbilang bangsa? Tak sesuai, yang tu tak sesuai. Dia sudah menjadi kafir dengan katanya itu. Semalam dia pergi dengan kuliah agama. Semalam dia sembahyang maghrib. Subuh tadi dia sembahyang subuh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Matinya, hidupnya, ibadatnya hanya untuk Allah. Tetapi bila mari kepada hukum Allah, dia kata tidak sesuai. Dia kata tidak boleh pakai. Bukankah kata-katanya itu boleh membawa kepada kafir? Dan kata Nabi lagi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dijual agamanya dengan sebab mata benda dunia. Sanggup menjadi sami Tok Pek Kong semata-mata nak berlakon filem bawang putih. Berapa sehari? 600. Berapa sekali ambil gambar? 6 hari. 6 kali 6 dapatlah 3,000 lebih. Yang tu saja yang dia nak pun. Bukannya apa pun. Nak jadi glamour. Pakai pakaian sami Tok Pek Kong, sami Buddha, sami Hindu. Sehari dapat 600. Berapa babak berlakon? 1 babak saja. Sanggup dia cemarkan agamanya dengan berpakaian sami Buddha, dibotakkan kepalanya semata-mata nak berlakon filem. Ni yang Nabi sebut. Fitnahnya sampai begitu. Dan atas dasar apa dia menerima tawaran peranan sebagai sami Buddha tadi? Memenuhi kehendak pengarah. Saya sebagai pelakon, saya perlu memenuhi kehendak pengarah. Saya sebagai insan seni, saya tidak boleh memilih watak. Kalau kita nak berjaya, kita hendaklah menerima semua watak. Termasuklah watak sebagai orang kafir ataupun sami Buddha Tok Pek Kong sekalipun. Ni yang Nabi sebut. Fitnahnya sampai tahap macam itu. Fitnahnya sampai tahap berlakon jadi orang bukan Islam pun dia ambil. Sebab nak dapat duit. Sebab tu kita tak perlu heran kalau ada orang yang murtad zaman sekarang semata-mata kerana cinta. Murtad semata-mata kerana nak duit. Murtad semata-mata kerana nak kemewahan. Nabi dah sebut kepada kita hadis yang sahih ini. Baik, masalah 149. Pagi-pagi beriman, petang-petang jadi kafir. Apa ni? Apa cerita ni? Sesungguhnya ada fitnah yang menjadikan seseorang itu pada paginya beriman, tetapi sebelah petangnya kafir. Atau sebelah petangnya beriman, pagi besoknya kafir. Itulah fitnah-fitnah yang menjadikan seseorang terlupa dan lalai dan tiada endah akan hukum-hukum agamanya. Kenapa jadi macam itu? Jawapannya Pak Sai, leka. Jawapannya Pak Sai, lalai.
dengan masalah hukum-hukum agama. Berapa ramai sekarang kita ni laki-laki itu pakai rantai. Pakai rantai ni berapa ramai. Pakai subang laki-laki ni berapa banyak. Yang gatai nak buat pemindahan jantina tu berapa banyak. Yang gatai duk jadi pakaian perempuan, jadi pakaian dia. Baru ni cikgu sekolah pencin mai jumpa saya. Anak dia cikgu sekolah, mak dia jumpa baju dalam bilik tidur anak laki-laki cikgu. Jumpa baju dalam, kain dalam, gincu. Boleh bayang tak tuan-tuan? Satu pak yang dah tua pencin, mak pak cikgu pencin, anak pun cikgu, anak laki-laki ni berpakaian perempuan. Suruh abang ipar pergi siasat. Cari di mana adik hang ni. Cari nampak kereta parking dekat luar kelab malam. Abang ni menyorok masuk tengok adik dia berpakaian perempuan. Cikgu sekolah tu. Boleh bayang tak kalau cikgu pakaian macam itu? Apa nak jadi pada anak-anak murid dia? Dia tak fikir dah halal dan haram. Yang dia fikir apa? Nafsu. You all tak faham perasaan. Ya Allah, kesepok ni. Tak faham. Kamu tu jantan. Yang gatal nak jadi perempuan. Sebab siapa? Kamu laki-laki. Simpan janggut, simpan misal. Simpan bulu kaki. Ini habis ditaruh je bulu kaki. Apa ni? Silat-silat dia pakai stay free apa ni? Saya pun susah hatilah tengok iklan dalam televisyen sekarang ni. Iklannya tuala wanita pun nak iklan sekarang ni. Bukan saya nak hina pelakon-pelakon tu, tak ada iklan lain. 3 anak gadis ni nak pergi pasar raya. Seorang tu muka masam je. Kenapa awak masam muka? Hari ni saya period lah, saya tak bebas lah. Tidak lagi kalau anda menggunakan dot-dot-dot, kata dia. Ya Allah, malu lah tuan-tuan. Dulu orang dulu kalau nak beli tuala wanita ni bungkus dengan surat khabar. Sekarang kan boleh iklan. Udah ada iklan Pampers dah sekarang ni. Dengan menggunakan dot-dot-dot, anda lebih ceria dan yakin sepanjang masa. Terus ditunjuk melompat terus tuan. Ya Allah, udah hilang nilai-nilai adab ketimuran kita. Benda yang sulit macam tu pun orang tu dah iklan dah. Benda macam tu tak payah iklan. Malu kata orang. Sifat malu tu dah tak ada dah sekarang. Saya tengok iklan dalam surat khabar. Iklan tayang 4 punggung perempuan. Kita beli surat khabar tu ada gambar. Siap warna-warni lagi pakai surat pendek. Nunjukkan punggung. Kami semua menggunakan dot-dot-dot. Hai, subhanallah. Tak sesuai tuan-tuan dengan nilai-nilai kita ni. Baik, seperti diketahuinya riba itu haram. Maka dikeluarkannya helak, memakannya dikatakannya halal. Berapa ramai kita sekarang ni yang terlibat dengan kad kredit? Jolok sana, jolok sini, isi minyak kad kredit beribu-ribu sebulan. Lebih daripada import matangnya kena bayar bunga-bunga pula naik. Dan orang tak biasa. Bangga orang ada kad kredit. Kad yang membolehkan kita berriba. Bank pula telefon kita. Awak mau senang? Mau pinjam senang, tak payah isi borang. Kita terus masuk saja dalam akaun awak. Berapa satu bulan, berapa? 9%. Okeylah, on masuklah. Cash on call sekarang. Terus masuk saja. Mudahnya orang nak buat. Dan bila tak boleh bayar tunggakan, biasa orang. Kalau tak hutang, tak rasa orang. Kamu menganggap riba itu biasa. Sedangkan riba itu allazina ya'kuluna riba la yaqumu illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Allah sebut terang-terang pengharaman riba. Wazarul baik wa harramar riba. Ya, dihalalkan kepada kita wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Dihalalkan pada kamu jual beli, diharamkan riba. Halal jual beli, haramnya riba. Tapi kita sekarang riba itu sudah jadi biasa, melata. Beli minyak riba, beli perabot riba,
Seolah-olah kalau kita tak buat riba, maka tak boleh pakai. Biasalah ustaz, kalau tak hutang, tak ada merasa ustaz. Itulah yang dia kata tadi. Maka dikatakannya halal, maka sudahlah ia menghalalkan yang haram, maka yang demikian itu bukankah kafir namanya? Bukankah dah kafir? Biasa ustaz, biasa kata dia. Di situ ayat yang saya bacakan tadi, allazina ya'kuluna riba itu, orang yang makan riba itu tidaklah bangun di hari kiamat, melainkan dia bangun macam kerasukan hantu. Dalil yang sangat terang dalam Quran bahawa hantu boleh merasuk manusia. Sebab saya baca dalam keluaran akhbar minggu lepas, seorang profesor kata tidak ada kerasukan hantu, histeria tu karut. Tak, profesor bengong mana tak? Dalam Quran yang sebut terang-terang bahawa kerasukan hantu itu wujud. Sehingga dalilnya dalam Quran, orang makan riba di hari kiamat bangun macam orang masuk hantu. Cuba tengok orang masuk hantu. Berdirinya tak boleh. Berdirinya bongkok-bongkok, menjerit-jerit, rebah, melolong-lolong. Kenapa jadi macam itu? Kerana jin. Bila dia merasuk seseorang, jin itu akan duduk di saluran darah yang membawa darah pergi ke otak. Saluran darahnya akan menjadi sempit. Bila saluran darahnya menjadi sempit, oksigen ini tak sampai kepada otak. Sebab tu dia jadi melolong-lolong, menjerit-jerit. Macam tuan-tuan tengok lembu yang kena sembelih. Cuba tengok lembu yang kena sembelih. Setengah minit selepas disembelih, dia mula meronta-ronta. Sebab apa dia meronta-ronta? Sebab oksigen dia sudah kurang untuk sampai ke otak. Bila sudah kurang, dia akan meronta. Maka jin, bila dia nak merosakkan makhluk, dia nak menggoda makhluk, dia nak merasuk makhluk, dia akan duduk di saluran itu. Maka orang itu pun tidak cukup udaranya, tidak sampai darahnya, maka pemikirannya pun kacau. Itulah kerjanya jin. Jadi yang tak percaya pasal apa dengan histeria? Pasal apa tak percaya? Ada lah histeria. Atau ustaz, takkan jin tu kena pindah-pindah pula ustaz? Boleh ke pindah ustaz? Memindahkan jin? Boleh ustaz, tu sewa bas pula. Macam di Kuantan tu, Bomo ni sewa bas untuk menghalau jin. Bas sekolah ni datang, driver lari, takut. Tinggal bas je. Lah sekali naik van preview je pindah. Kesian hantu-hantu. Sempitlah sikit van, bas selesa lah. Boleh lunjuk-lunjuk kaki, van ni maklum sajalah sempit. Boleh ustaz memindah-mindahkan jin ini? Sebab itulah tuan-tuan, kenalah belajar. Jin terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, jin yang terbang. Hinggap sana, hinggap sini. Dia terbang sana, terbang sini. Ini jin ini terbang. Bumbung sana, bumbung sini. Jin macam ni tak apa dia boleh terbang. Dan dia terbang laju. Dan dia tidak memerlukan pesawat untuk terbang. Sebab ada yang kata bahawa UFO itu jin. Leceh lah kalau UFO itu jin. Kena buka lampu, Ustaz Injin Allah. Jin Ustaz Injin apa hai pula tak ada ke macam mana kan heran kalau jin terbang naik UFO tu kan. Tak payah, dia tak payah naik UFO ke tak ada dia terbang jalan. Jin yang kuat, jin yang boleh menyerupai binatang. Ular, kalau jengking, anjing, lembu, unta, dia boleh menyerupai benda-benda ini. Yang ketiga, jin yang melata. Yang tak boleh terbang, dia duduk cokor di situ. Kalau duduk di pokok, dia nunggu pokok. Kalau duduk dekat gua, dia nunggu gua. Tiba-tiba seorang bawa kambing sesat hilang masuk dalam tu. Jumpa gembala kambing ini. Jumpa mas dalam gua. Mas, tak ada uang mas, intas berlian. Hei manusia, ini harta bukan kamu yang punya. Ini Ama Albab yang punya. Itu cerita Ama Albab 1965.
Jin yang macam itu dipanggil jin melata. Dia tak tahu tu tempat lain. Dia tahu gua dia itulah dia. Dia tak kerti terbang. Itu jin melata yang Piramli buat cerita Ahmad Al-Bab. 3 orang anak tu lah. Bukan ada orang lain pun, demo je dalam gua. Demo ni yang boleh dipindahkan. Sebab demo tak reti nak pergi mana. Demo tak pandai nak pindah mana. Kita kata pindah, tempat ni kami nak masuk. Mana kami nak pergi. Itu yang dipindahkan. Tambah-tambah yang pindah sepulak tua, tak larat. Itu yang naik bas tu. Merasa naik bas pegang kat depan tu. Merasa ini bentuk-bentuk jin. Jadi belajarlah habis-habis tentang masalah jin. Janganlah bila kita tengok budak histeria, kita kata budak ni tension. Mungkin tekanan pada bapak dia kan, mak dia kan, cikgu-cikgu sekolah dia mengharapkan dia supaya berjaya dalam pemeriksaannya, maka mendatangkan ketensionan kepada dia. Buat dia masuk hantu baru dia tahu. Dia kan kita kata itu tension. Tidak tension tuan-tuan. Kadang-kadang datang daripada jin yang merasuk kerana marah. Sebab apa dia marah? Jin marah, jin merasuk sebab jatuh benda berat atas dia. Tuan-tuan main bola di padang, sepak bola kena kepala jin. Main tasar ni. Masalah kita, mana kita nampak dia? Yang tu lepas-lepas kita tendang tu kaki kita tu. Sepak ni. Urut tak lega, pergi buat sarap tak lega. Ataupun kita menuangkan air panas ke atas dia. Tuan-tuan rebus telur. Sebab anak nak berkhatan, cuti bulan 8. Rebuslah 40 biji sebab 40 tetamu. Air panas rebusan telur itu, tuan-tuan pergi tuang dalam longkang. Kebetulan jin tu tengah landing dalam longkang. Melampau ni. Siap. Lengung ni pula ni. Itu punca-punca jin masuk. Kita ambil rumah dia, kita kacau dia, kita kencing dalam lubang tempat dia tinggal. Yang tu yang dia marah. Sebab tu Nabi larang kita kencing dalam lubang, di hutan, di tanah dan sebagainya. Mungkin ular dalam tu, ataupun jin juga tinggal di dalam lubang-lubang. Tapi tawa kencing dekat dalam lubang tu pula. Pening dia ni. Lain macam ni kopi radik kata Kak Ali ni kata. Ni pun salah. Yang tu yang balik-balik bengkak tu tuan. Ni kena faham betul-betul ya, jin itu. Kita hidup di dunia bukan berkongsi dengan manusia saja dan hayawan. Kita juga berkongsi dengan makhluk yang tidak nampak. Kita juga berkongsi alam, berkongsi makan, berkongsi dunia dengan makhluk yang tak nampak. Dan makhluk yang tak nampak inilah yang kita sebut jin ataupun ifrit ataupun setan ataupun hantu ini. Baik. Kemudian apabila mengucap ia dan beriktikad ia sebagaimana iktikad muslimin, maka dia Islam. Lepas-lepas dia kata, Ustaz, kalau saya tak hutang Ustaz, saya tak merasa Ustaz. Kalau saya tak hutang rumah ni, saya tak hutang kereta ni Ustaz, saya pakai tak merasa lah Ustaz. Dia riba beriba lah Ustaz, janji saya pakai kereta. Perkataannya itu kafir. Tetapi bila dia main semayang, dia mengucap Islam balik. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini dia maksudnya ni. Syak Islam, syak kafir. Syak Islam, syak kafir. Syak Islam, syak kafir. Dia kata, kemudian dikatakannya lagi, maka kafirlah lagi. Dan seperti yang orang yang berada dalam susah kehidupannya, menyumpah-nyumpah Allah, berkata Islam ni susah, Islam ni payah, dikatanya Islam menjadikan dia miskin, mundur dan sebagainya. Nanti dia semayang pula, jadi Islam balik. Masa dia hina, dia jadi kafir. Masa dia semayang, dia jadi Muslim. Maka semuanya ini boleh menjadikan kafir dan boleh menjadi mukmin pada sebelah pagi. Tiada ia sedar petang tadi ya kafir, atau sebelah malamnya di dalam Islam tiba-tiba masuk siang pula menjadi kafir. Inilah dia tuan-tuan. Kenapa dia cakap macam itu? Jawapan yang paling mudah, kerana tidak memahami Islam. Tidak faham Islam. Payuh Islam ni. Dia boleh kata macam itu. Tak adalah sonok-sonok makan suruh puasa. Tak boleh kalau puasa belah malam. Tak payah puasa belah siang. Dan Tuhan kena faham tau.
Nampak macam bunyi tu. Tuhan ni kena faham. Macam masalah kita sekarang, kita ni Kuala Lumpur dengan jam kan. Kerja banyak, letih. Tiba-tiba siang hari puasa pula. Saya rasa malam lebih sesuai untuk berpuasa. Dia ingat Tuhan tu pak antara dia gemuk saja. Dia suruh Tuhan faham dengan masalah dia. Orang yang cakap macam ini boleh kafir dia. Boleh jadi rosak iman. Menganggap Islam ni teruk, menganggap Islam ni tak sesuai, menganggap Islam ni tidak relevan. Nanti dia semayang, dia mengucap Islam balik. Nanti dia cakap kafir balik. Ini dia. Tak masuk, tak keluar. Tak masuk, tak keluar. Ini yang dipanggil sebagai riddah. Habis itu Ustaz, kalau dia mati, wajibkah kita semayang mayat dia Ustaz? Wajib. Sebab dia masih Islam. Tu dia mengucap masa semayang. Dia tengok benda pelik pun, la ilaha illallah. Nak mengucap lah tu. Islam lah tu. Walaupun tadi dia kata kita Ustaz riba, tak riba, sama je Ustaz. Nanti dia sembahyang maghrib, Islam lah dia. Ini yang jadi masalah ya di akhir zaman ini kerana kejahilan. Masalah 150. Fitnah sampai kepada tahap menjual agama. Sesungguhnya sangat banyak berlaku zaman kita daripada hal fitnah yang sampai menjadikan seseorang itu menjual agamanya dengan sebab berkehendak kepada mata benda dunia. Jaga-jaga ni tuan-tuan. Saya sebut pada tuan-tuan banyak kali dah. Asas perjuangan jangan lari. Perjuangan kita apa? Menegakkan Islam. Perjuangan kita apa? Meletakkan hudud sebagai undang-undang tertinggi. Perjuangan kita apa? Meletakkan Islam, meletakkan Al-Quran sebagai perlembagaan. Yang itu jangan lupa. Jangan kerana nak dunia, benda itu tak disebut. Ni, dia kata ni. Bukan saya kata ni. Seperti seseorang yang berkehendakkan jawatan atau makam yang tinggi, lalu dilanggarnya hukum-hukum syarak bagi mencapai nama tinggi, walau kana dengan jalan haram sekalipun. Asas perjuangan tak lari. Sampai takut nak sebut ni tak boleh tu. Sampai tak berani nak cakap pada puak Cina Hindu, ini satu benda yang tak boleh. Sunyi daripada kata-kata Islam, sunyi daripada bercakap tentang hukum Islam, kerana nak menjaga hati puak-puak Cina dan Hindu ni. Konon-kononnya mereka yang beri kemenangan pada kita. Sedangkan yang memberi kemenangan pada kita ialah Allah. Iza ja'a nasrullah. Bila Allah beri pertolongan. Allah tak kata pun iza ja'a DAP. Tak ada tuan-tuan. Allah tak sebut iza ja'a an-nasru DAP, tak ada. Nasru PKA tak ada. Allah sebut apa? Nasrullah, pertolongan Allah. Yang bagi kemenangan ini ialah Allah, bukan mereka. Sampai kita tak boleh bercakap soal hudud, tak boleh bercakap soal Islam, dah jadi kendur perjuangan atas nama agama. Ini satu perjuangan yang tidak boleh. Mesti balik kepada asas. Jangan kata dia fitnah yang kita dapat pada hari ini, sampai kita ni lupa kepada asas kita hidup di atas dunia untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga-jaga tuan-tuan. Perjuangan kena clear. Tak kira lah MCA ke, MIT ke, apa-apa apa. Mereka ni tak ada kuasa nak menentukan kita menang atau kalah. Yang menentukannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita mesti sebut Islam. Sebab Islam tu Allah suruh sebut. Di mana pun kita, dengan siapa pun kita berkawan, dengan siapa pun kita berpakat, Islam mesti di atas. Jangan Islam tu di sebalik tudung meja, di sebalik bawah meja. Kita tudung sekejap, lapik dengan kata-kata yang manis. Jangan bagi tunjuk Islam. Dia kata tak boleh terang dengan ustaz, kita terang-terang lagi, mereka tak bangsa kita ada ustaz. Sekarang kamu sayang Islam ke kamu sayang apa? Kamu sayang siapa? Yang ni yang terang-terang disebut pada kita. Maka sekalian yang tersebut telah diberi ingat oleh Nabi kita kepada segala sahabatnya. Suruh bersegera buat amal akhirat
seperti sembahyang dan zikir dan doa yang lain-lainnya sebelum termasuk dalam segala fitnah, kerana pada masanya itu belum ada sesuatu yang menyibukkan. Bila kita dah tertinggal kerana kesibukan yang melampau, kerana fitnah ini, akhirnya ibadat makin kurang. Ibadat makin kurang. Akhirnya kita meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Subuh dah jarang berjemaah. Munajat dah jarang buat. Qiyamul Lail jarang buat. Tadah kita dah jarang dadah. Mengaji jarang pergi dengar kuliah. Kita buat yang benda lain pula. Sibuk ke arah lain. Sibuk ke arah tidak beribadat. Sibuk ke arah benda-benda lain. Yang ni yang tuan-tuan, fitnah yang sampai pada kita. Saya dah sebut pada tuan-tuan, fitnah ni ialah ujian. Kemenangan ini juga adalah ujian. Tuhan nak tengok sejauh mana kita ni ingat pada Allah dalam tempoh kita menang. Sebelum kita menang, kita sebut Allah. Lepas kita menang, jarang sebut Allah. Tak mustahil kemenangan itu ditarik balik. Sebelum kita menang, kita sebut hudud Allah. Lepas-lepas kita menang, kita tegar pada sahabat kita yang bukan Islam, maka hudud pun tak disebut. Maknanya kita membesarkan mereka lebih daripada Allah. Tidak mustahil kemenangan itu akan ditarik balik. Inilah fitnah yang datang pada kita. Ujian yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Sungguh pun pada hadis ini, zahirnya memberi ingat kepada sahabat. Sebenarnya ia juga menyuruh kita kepada sekalian umatnya, sebagai kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim. Bermula maksud hadis dalam masalah 148 tadi ialah menggalakkan atas bersegera berbuat amal-amal soleh sebelum datangnya uzur. Yang pertama, kita hendaklah membuat amalan soleh sebelum datangnya uzur. Apa makna uzur? Sibuk. Apa makna uzur? Sakit. Apa makna uzur? Banyaklah tuan-tuan. Uzur ni banyaklah. Sukan ni pun uzur juga. Nak pergi kuliah ke nak tengok Lee Wei? Pergi kuliah Lee Wei. Pergi kuliah Lee Wei. Dia mari uzur lah. Pasal badminton pun uzur. Dan kemasyghulan yang lain daripadanya, dengan sebab apa-apa yang datang ia daripada fitnah yang menyibukkan dan bertimbun-timbun sebagaimana timbun kelam malam yang gelap tidak berbulan. Sehinggalah kesibukan yang datang kepada kita bertimpa-timpa. Mula-mula tak ada kereta, sibuk numpang bas. Tahan pukul 8 pun sampai malam rumah, 8 malam. Bila dah ada kereta, sibuk pula nak jalan, nak repair, nak pergi sana, nak pergi sini, pun tak datang juga ibadat. Dulu tak ada televisyen, beli televisyen. Masa tak ada televisyen, sibuk cari televisyen. Bila ada, sibuk tengok televisyen. Bila ada televisyen, tak puas, channel ada 5, tambah lagi 108 channel. Bila dah tambah 108 channel, kena bayar pula bulan-bulan. Sibuk cari duit untuk bayar pula. Ini dah maksud ini. Akhirnya untuk ibadat tak dapat juga. Dan sesungguhnya telah disifatkan oleh Nabi SAW. Bala yang datang daripada fitnah itu ialah pagi-paginya beriman, petang-petangnya kafir. Atau sebaliknya. Maka sebab pun jadi demikian, kerana fitnah yang sampai pada masa itu terlalu hebat sehinggalah bermain dalam hatinya. Kadang-kadang nak Islam, kadang-kadang dia nak kepada kafir. Wallahu a'lam. Baik, kita habiskan di sini Bahrul Mazi. Kita baca pula kitab Muhimmah fil Ilm al Hadis. Muka surat yang ke-11 ya. Yang mana bawah, yang mana tak bawah dengar ya. Atas permintaan banyak supaya Bahrul Mazi ni dibaca pada waktu malam. Jadi kita bacalah Bahrul Mazi ni atas permintaan yang ramai. Baik, sampai muka surat yang ke-11. Ini suatu tanbih pada menyatakan kelebihan segala isteri yang mengikut bagi suaminya. Habis dah cerita bab isteri derhaka pada suami ni, habis dah.
Dulu bab-bab tu isteri dengar, dia pun pedih panas telinga. Pedih telinga dengar. Ustaz malam ni dia seronok. Kelebihan isteri-isteri yang taat pada suami. Baik, ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya wajiblah atas segala perempuan mengikut perintah suaminya. Selagi mana perintahnya tidak membawa kepada maksiat, wajib ikut. Nak kata apa? Wajib. Selagi mana perintah tu bukan maksiat. Pak, balik pukul 8. Balik sebelum pukul 8 balik. Pak, raya puasa ni tak payah balik rumah Pak. Balik rumah abang. Mana haji abang? Ni bukan haji, kata suami ni. Ni masalah taat. Abang tak nak balik, kita balik rumah abang. Itu rumah Pak bila? Rumah Pak raya haji ni. Sekarang kita buat undang-undang. Raya puasa tahun ini balik rumah abang. Raya haji tahun ini balik rumah Pak. Raya haji tahun depan balik rumah Pak. Raya puasa tahun depan balik rumah abang. Suami cakap macam tu, isteri menung. Pening isteri ni. Jadi tuan-tuan, selagi mana tidak membawa kepada maksiat. Tapi kalau perintah suami dia kata, buka tudung. Abang tak gemar tengok kamu bertudung. Malu. Kawan-kawan abang semua isteri dia open. Kamu je tutup. Abang malu tau. Macam kampung je kamu. Nak taat tak taat. Nak taat tak taat. Jangan taat. Pasal perintah suami ni maksiat. Abang suruh saya ke, abang paksa saya ke suruh buka tudung, sama sekali saya takkan buka abang. Sebab saya taat kepada Allah lebih daripada abang. Saya sayang pada Allah lebih saya sayang daripada abang lagi. Kamu isteri abang, memang saya isteri abang, tapi saya makhluk Allah. Dan tiada harus perempuan itu menyalah yang akan suruh suaminya atau tegak. Kerana berkahwin itu satu bahagi daripada beberapa sebab yang menjadikan kehambaan seseorang. Jangan bantah. Isteri senang je jadi isteri ni tuan-tuan. Buat cakap, ikut cakap suami, senang. Orang yang paling senang masuk syurga, isteri. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami. Clear, syurga. Kita ni orang laki-laki kena sembahyang Jumaat, kena sembahyang jemaah, kena cari rezeki, kena perang. Semua orang laki-laki kena buat. Perempuan tak masuk syurga dengan sebab taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami. Suami kata buat. Pak, ikan ni goreng ya? Tak, goreng. Abang kalau kita masak macam masak campur dengan sumbat, sebab kita bubus kelapa ke, kunyit ke, kan jadi payah. Orang dah kata dah, sotong ni kamu goreng sudah lah. Kalau kita masak sambal tombes, kan jadi payah balik. Sebenarnya jadi isteri ni lah yang paling senang. Kamu jangan keluar rumah. Abang nak pergi kursus di Langkawi ni 2 minggu. Jangan keluar rumah. Terus keluar rumah duduk. Malaikat kalau rumah kebakar. Ya, jangan tak keluar pula. Bomba juga panggil, "Cik, keluar cik." Tak apalah, dia kata. Syahid. Syahid apa? Itu bunuh diri nama dia. Baik. Dan kata dia lagi, kahwin itu menjadilah isterinya macam hamba. Macam, bukan jadi hamba. Macam lain, hamba lain. Macam hamba lain. Demikianlah disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Baik, kita tengok kelebihan isteri yang pertama. Yang pertama, kelebihan isteri ialah masuklah ia di dalam syurga. Awal-awal sekali. Seperti mana sabda Nabi? Apabila isteri itu mengerjakan sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, memelihara kemaluan, mengikut kepada suaminya, dan dikatalah kepada isteri tadi, masuklah oleh kamu mana-mana syurga, mana-mana pintu yang kamu nak masuk daripada mana-mana syurga. Nak masuk ke mana? Silakan. Sekarang tuan-tuan, ada RM2, ada RM100, ada RM1000, ada RM10,000. Pilihlah kau nak ambil yang mana. Agak-agak kau nak ambil yang mana? RM1, RM100, RM1000 atau RM10,000? Mesti RM10,000. Kalau Nabi kata
Masuklah syurga mana-mana pintu yang kamu nak masuk. Takkan tuan-tuan nak masuk pintu paling bawah. Mesti masuk pintu yang paling tinggi sekali. Leceh laki-laki kami RM1. Kenapa akak ambil RM10,000? Tak apa, RM1 pun tak apa dah, cukup lah. Tak, dia mesti ambil RM10,000. Begitulah mana-mana isteri yang buat 4 benda ni. Yang pertama, semayang 5 waktu. Jangan miss. Akak-akak balik lantir tu, jangan miss semayang. Melainkan uzur. Semayang tepat pada waktu. Jangan lanjut-lanjut masa. Jangan lengah-lengahkan semayang. Jangan tak betul semayang. Semayang betul-betul. Sebab apa semayang daripada awal sekali? Sebab semayang orang perempuan lebih susah daripada semayang laki-laki. Rambut sehelai pun tak boleh nampak. Orang laki-laki lantaklah rambut macam mana pun. Jangan rambut depan dahi sudah. Perempuan rambut selai pun tak boleh. Tengah-tengah semayang terjuntai rambut. Ni rambut siapa pula ni? Bukan dia rambut dia. Susah orang perempuan semayang. Cuba tengok demo. Anak telekung, pak telekung, adik telekung, semuanya. Orang laki-laki telekung apa? Baju singlet je semayang. T-shirt je, kain pelekat. Singlet pagoda, relax. Cuba orang perempuan pakai singlet semayang. Mereka tak ada aircon semayang. Berpeluh. Kita laki-laki semua. Orang perempuan bila main semayang di masjid, bawa anak. Orang laki-laki bawa masjid, bawa apa? Anak kunci. 3 anak ikut mak. Dia ikut. Anak kunci ikut bapak naik ke atas. Pergi ikut mak. Bapak sini. Semua ikut mak. Nak kencing mak. Nak berak mak. Budak-budak balik langsir. Bila mak semayang, budak kecil tu tarik telekung mak. Mama menangis. Ada dia tarik kain pelekat bapak dia? Tak ada. Bapak dia leh. Rasa anak aku. Dia bunyi anak nangis. Yang mak ni susah hati. Dia mana nak semayang nak tarik telekung. Mana nak pegang telekung. Mana nak baca. Lah mak buat isyarat pada anak. Anak buat isyarat pada mak dia. Apa syuk-syuk. Sebab tu semayang orang perempuan ni, ya Allah. Kadang-kadang semayang mak duduk tahiyat awal, anak duduk atas riba. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan semayang anak main merangkak duduk atas riba. Apa ramai? Sebab tu semayang orang perempuan payah daripada semayang laki-laki. Yang kedua, puasa. Mana lebih susah? Mana yang lebih teruk puasa? Suami atau isteri? Suami lah teruk. Puasa. Tidur. Letih sungguh bapak kamu ya. Tidur daripada lepas subuh sampai zuhur. Sudah zuhur kedua, ya Allah, ngantuk betul. Allah, semayang zuhur. Tidur atas jadah lepas semayang sampai pukul 6. Allah, dah petang rupanya, semayang lagi, ya Allah. Pukul 7 pergi pasar Ramadan. Pukul 7.30 buka. Sekarang ni tak tahulah apa hal. Puasa pun macam tak puasa dah sekarang. Tak ada letih langsung. Nak letih apa? Hang tidur lepas subuh sampai ke asar. Orang perempuan cuba tengok. Sahur dia bangkit. Pukul 4, seawal 4. Tontang di dapur. Sekejap bunyi sambal. Sekejap bunyi ikan goreng. Sekejap bunyi pecah gelas. Tontang pecah gelas. Ya Allah. Suami buat apa? Allahu Akbar. Saat lagi lepas sahur, suami start motor pergi masjid. Semayang subuh. Isteri buat apa? Basuh pinggan. Basuh kain. Mah rumah. Pagi sikit, pergi market. Sidai kain. Hantar anak. Ambil anak sekolah. Pukul 3, siang masak ikan pula. Masak nasi pula. Ni dia. Sebab tu Allah kata, Nabi kata, perempuan syurga nombor 2 kalau dia puasa elok. Memang dapat. Lepas buka puasa tu, apa istilah? Kadang-kadang tengah buka puasa, suami tanya, sambal ke sambal? Awak kena tahu, abang tak ada sambal tak makan. Isteri tengah makan 2 suap buka puasa, tumbuk sambal. Apa ni suami? Dia tumbuk sambal. Aku rasa macam buka laki aku je rasa.
Tuan-tuan, janganlah minta benda yang tak ada. Kita ni selalu tanya, benda tak ada. Sampai tak ada sampai. Ini ikan ni ada, udang ni ada, makanlah. Kenapa duk cari benda yang tak ada? Tak usah cari benda tak ada. Mana ikan asinnya? Ni ikan goreng ada. Cuba kita bagi senang hidup. Tapi kadang-kadang tak tanya pun salah juga. Dah habis basuh tangan semua. Ya Allah, abang kari tak angkat. Oh, ada kari ke? Apa-apa satu tak tanya. Ya Allah. Tak juga. Hari itu aku tanya pun marah. Baik. Yang ketiga, menjaga faraj. Menjaga kemaluan. Jangan duduk zina dengan orang lain. Jangan gatai zina dengan orang lain. Ini insya-Allah orang perempuan. Isteri kita nikah, lepas-lepas kahwin nikah sombong ya amat. Dengan jantan tak menyembah. Dengan jantan-jantan laki-laki ke apa ke dah jadi isteri orang, tak boleh gurau orang. Bagusnya isteri ni. Dulu betul tanpa juga. Lepas-lepas kahwin saja. Clear. Terus dia jaga kesopanan sebagai seorang isteri. Yang keempat, kata Nabi, taat kepada suami. Dalam 3 benda ni, isteri boleh buat. Mai nombor 4 ni masalah ni. Taat kepada suami. Yang inilah cabaran untuk orang perempuan. Nak taat apa ustaz? Gaji dia murah pada gaji saya. Nak taat apa ustaz? Dia tu rendah pada saya. Itu yang saya sebut pada bulan lepas. Seorang suami mengadu pada saya, isteri dia memandang rendah pada dia. Saya terasa ustaz, isteri saya memandang rendah pada saya. Memang dia rendah sungguh. Isteri dia tengok macam tu. Abang, dia dah apa? Nampak? Memang dia rendah. Nampak macam mana? Walaupun suami kita rendah sungguh, jangan pandang rendah pada dia. Kadang-kadang kita tengok dia naik motor tu macam seorang isteri dia. Bila kita potong isteri dia, rupa suami tu buat motor. Jangan kita hina suami kita macam itu. Taat kepada dia, kata Rasulullah, masuklah mana-mana pintu syurga yang kamu nak masuk. Subhanallah, seronoknya tuan-tuan. Baik, dan lagi cetera Ummu Salamah radhiyallahu anha. Mana-mana perempuan yang mati padahal suami redha kepadanya, nescaya masuklah ia ke dalam syurga. Memang redha lah ustaz, boleh dia kahwin lain. Bukan tuan-tuan. Bukan maksud macam itu. Redha di sini maknanya, isteri saya tak ada salah apa dengan saya ustaz. Bila isteri dia mati, dia kata kat isteri dia, apa? Abang redha dengan kamu. Kamu tak ada salah apa dengan abang. Selama ni kamu yang jaga minum abang. Selama bertahun-tahun kamulah yang jaga anak abang. Kamulah yang jaga rumah. Abang halalkan makan minum. Abang maafkan segala dosa-dosa kamu pah. Isteri yang macam ni tuan-tuan, syurga tempatnya. Macam mana nak dapat suami redha macam itu? Isteri kena baik dengan suami dia. Bukan cakap masuk syurga. Kalau kita nak mudah bersalin pun, taat dengan suami. Banyak orang perempuan bila nak bersalin, makan jus kurma. Makan ubat, tak nak bagi sakit bila bersalin. Makan ubat supaya terbuka bila nak bersalin. Tapi dia lupa untuk minta keredaan suami dia sebelum dia bersalin. Apa salah kita suami-suami ni tuan-tuan, yang mana isteri nak bersalin? Ketika dia masuk dalam bilik salin, sebelum dia pergi masuk dalam bilik salin, ataupun kita teman dia dalam bilik salin, kita pegang tangan dia, pegang kepala dia. Abang maafkan kamu, abang halalkan makan minum kamu, abang redha pada kamu. Mudah-mudahan kamu boleh bersalin dengan mudah. Keredaan inilah yang membantu isteri, memudahkan dia ketika dia bersalin. Baik, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik suami daripada umatku ialah yang terlebih baik bagi isteri mereka. Tuan-tuan nak kenal tak siapa yang paling baik di kalangan tuan-tuan? Nabi sebut, orang yang paling baik di kalangan tuan-tuan ialah orang yang paling baik dengan isterinya. Jangan kata ustaz tu baik. Jangan kata ustaz tu baik dengan isteri dia. Belum tentu lagi. Jangan kata ustaz tu baik kalau dia jahat dengan isteri dia. Ada satu isteri ustaz mengadu pada saya, suami dia ustaz, disepaknya isteri dia, menggelongsor isteri ni sampai tuah kati. Ustaz tu kawan, dia kata ustaz tolong nasihat. Dia tendangnya saya. Jangan kata bahawa orang agama tu baik.
Nak tengok baik tak baik, cuba tengok isteri dia. Layan baik. Tuan di sini, bercakap je lemah lembut. Kalau makan di kedai kopi, sibuk nak belanja orang. Berebut nak belanja roti canai, capati. Tapi bila balik ke rumah, apa yang tuan-tuan bawa balik untuk isteri tuan-tuan dan anak-anak tuan-tuan? Apa yang dibungkus? Apa pun tidak. Baik apa? Belanja kawan sunat. Belanja anak isteri wajib. Ini sibuk belanja. Simpan duit kamu. Duit kamu tak laku. Duit aku je laku. Tapi kenapa tak bungkus buat balik? Tom yam ke? Sate ke? Ini isteri buka pintu. Tak ada apa-apa abang. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Tak baik ni suami macam tu. Suami yang jahat dengan isteri dia. Dan isteri yang paling baik ialah yang terlebih baik mereka itu bagi suami mereka itu. Perempuan yang paling baik ialah perempuan yang terbaik kepada suaminya. Makan minum dia jaga. Setengah orang makan minum suami tak jaga. Dia suruh mbah jaga. Tak pun dia suruh bibik jaga. I sibuk lah. Disuruhlah bibik masak untuk you. Itu yang bibik teman. Masa makan, bibik teman. Bibik cedok. Mau tambah lagi mas? Oh boleh, boleh mas. Lauknya mas? Ya mas. Lama-lama? Mau tambah itu lagi mas? Oh boleh sudah. Bila dia nak dekat bibik, kita mula marah ke bibik. Apa salahnya bibik urusan lain? Urusan sapu sampah, mok lantai bagi kat bibik. Tapi urusan untuk suami ni, mok bibik jaga. Kadang-kadang suami balik lewat, abang nasi dah ada kat dapur, bau tudung semua dah ada. Ais pun saya dah buatlah peti sejuk. Pandailah ambil. Saya nak tengok susuk ni. Dia sibuk tengok susuk. Suami buka tudung makan seorang-seorang. Tak aci tuan-tuan. Dah makan pun tunggu. Tengok muka suami. Suami nak makan malu. Jangan tengok muka aku, malu lah. Allahu Akbar tuan-tuan. Ni hak isteri baik ni. Dan terangkatlah bagi tiap-tiap perempuan daripada darjatnya, tiap-tiap siang dan malam pahalanya macam 1000 orang yang mati syahid dalam perang agama Allah. Jika dia sabar dengan kerana suaminya dan sabar kerana Allah. Orang perempuan tak payah perang sabilillah. Berperang dengan suami cukuplah. Sabar dengan kerana suami tu dapat pahala syahid. Tak tahulah ustaz, suami saya ni ustaz. Saya tu dah pakai tudung, dah pakai baju mula ustaz. Kata, dia panggil pula, nak juga kata dia. Dia pun salah juga. Kadang-kadang isteri tak nak, tak larat lah abang. Buat macam mana? Suami berhajat. Kadang-kadang tak nak, dah lah. Setiap malam ni. Nak buat macam mana? Ubat tidur suami. Ni faham ni. Dapat pahala mati syahid. Maksudnya ustaz kalau dia buat sampai mati ustaz? Tidak. Lagi suami bercekik sama Allah tu pula? Tidak. Maksudnya layan suami ni dapat pahala syahid. Tak payah ada orang perempuan pergi angkat senjata lawan. Dia taat kepada suami dia. Dia layan suami dia. Dia sabar elok-elok. Pahalanya macam 1000 orang yang mati syahid. Ya Allah, untungnya orang perempuan. Sebab tu ramai laki-laki dah jadi perempuan. Dia baca kitab ni seronok ya. Tu jadi gatal nak jadi perempuan tu. Baik, dan sabda Nabi SAW. Bermula perempuan yang soleh. Ni, tuan-tuan baca ni. Betul-betul dengar betul-betul ni. Bermula perempuan yang soleh terlebih baik daripada laki-laki yang soleh. Pak tuan-tuan, saya dah kata tadi, orang perempuan bawa anak main masjid, anak-anak dia ikut dia pergi. Suami pergi masjid bawa anak-anak kecil, suami saja naik di sini, anak kecil pergi ke sana. Beza tu. Tadi saya singgah di Rawang. Saya singgah di Rawang tadi. Pukul 3 lebih lah. Tak pukul 3 suku lebih kurang tu. Saya tengok satu mak dukung anak tidur. Ikat tocang lagi anak.
Yang bapak ni pergi ambil nasi. Saya tengok bapak ni ambil nasi sepinggan untuk dia. Kata. Lepas tu dia duduk relax. Isteri pula dukung anak pergi ambil nasi. Ambil pula. Bapak ni buat ada makan. Mak pergi basuh tangan, satgi tak riba sambil makan satgi anak. Dia kata, yang bapak ni tak ada apa-apa tuan. Ya Allah, apa ni bapak ni. Sebab tu orang perempuan masuk syurga. Sebab tu kita dengan mak kita kena lebih 3 kali ganda daripada bapak kita. Itu dia depan mata saya tadi. Apa salahnya isteri makan, suami pegang. Tak lepas-lepas dia makan dia tak okok relax. Yang anak ni duduk tak riba. Di mana nak suap, mana duduk riba anak. Apa salahnya dia pergi dukung anak ni? Ini tabiat. Tambah anak kecil. Kadang-kadang anak kecil ni tuan-tuan, dalam bab pelihara anak kecil ni, suami lebih sabar daripada mak. Yang ni kelebihan suami. Lebih sabar daripada ibu lagi. Pukul 2 pagi anak menangis malam, bapak sabar. Tidur sabar sungguh tu. Tu tak boleh lawan suami. Mak juga tak sabar, bangkit juga, mata duk pejam, duk suap susu, mata pejam. Anak-anak sekejap ubah belah sini, sekejap ubah belah sini, mata duk pejam. Yang bawa ni sabar, tak bangun-bangun tuan-tuan, sabar. Mak ambil minyak telon sapu kat perut anak, pergi tuang anak sakit perut. Bapak tu relax. Sabar sungguh bapak. Yang tu je kelebihan bapak bila bela anak kecil. Kalau dia bangkit pun, kamu pergi senyap budak. Kalau tidak, lontar ke tingkap. Awak ni teruk sangat. Ni dia yang dia kata ni perempuan yang soleh lebih baik daripada laki-laki yang soleh. Dia jangan duk hina bab orang perempuan. Kadang-kadang kita kata agama mereka kurang. Mereka agama kurang pasal tak boleh jadi imam. Agama mereka tu kita rasa rendah pasal mereka tak boleh jadi Bilal je. Mereka tak boleh jadi Amil je. Tapi kalau nak tengok daripada sudut yang lain, jauh banyaklah tuan-tuan. Mereka beranakkan kita. Mereka jaga anak kita. Mereka menyusu dengan darah mereka, dengan daging mereka. Kongsi makanan. Bukan setakat kongsi makanan dengan budak ketika budak sudah lahir. Ketika dalam perut pun mak kongsi makanan dengan budak. Sepinggan nasi yang isteri kita makan, dia kongsi dengan anak dia berapa banyak. Bukan mak saja makan nasi itu. Duk bahagi dekat zat kepada anak dalam perut. Tetapi bapak makan nasi, segala zat nasi untuk bapak seorang. Tetapi nasi yang dimakan oleh mak yang mengandung, kalau anak dia kembar, kongsi 3 tuan-tuan. Kalau anak dia kembar 4, kongsi 5. Subhanallah. Baik. Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Muslim daripada Ibnu Umar. Tak yang malam ni ustaz duk sokong pula orang perempuan pasal apa? Dia marah pula. Ni bukan saya sokong, dah sampai bab ni nak kata apa? Nabi kata, dunia ni penuh dengan kesukaan. Dan sebaik-baik kesukaan ialah perempuan yang soleh. Dunia ni penuh dengan kesukaan. Tengok apa pun suka. Giant tu, tengok luar pun seronok lah. Belum masuk dalam lagi. Kereta ni, tengok lambang pun suka lah. Belum bawa lagi. Rumah ni, tengok daripada luar tu pun dah seronok dah. Belum masuk tidur lagi. Baju ni, tengok pun cantik dah. Belum pakai lagi. Kamera tu, tengok pun dah berkenan. Belum beli lagi. Handphone tu, ya Allah, kita tengok pun geram. Belum ada lagi. Tengok saja pun dah geram. Semua dunia ni nikmat. Tetapi tak boleh lawan dengan nikmat perempuan yang soleh. Semahal-mahal handphone yang canggih, kadang-kadang handphone tu lah menjahanamkan kita. Bil beribu sebulan. Secanggih-canggih kereta yang kita beli, sekali elektronik dia rosak, tepuk dahi kita. Secanggih-canggih rumah yang kita buat, sekali orang main rompak, pasal rumah saja pun lawa, rompak datang. Tak tenang tidur rumah kita malam-malam.
Selawa-lawa tali besen yang kita beli, anak pergi hempuk dengan guli, pecah 6,000 punya tali besen. Tetapi isteri yang soleh, kalau kita susah, dia tolong kita. Abang kenapa menung pagi-pagi ni abang? Duit tak ada, nak isi minyak motor. RM5 pun tak ada, tinggal RM2.50 aja. Apa isteri soleh buat? Tak apalah abang, ambil duit saya lah. Orang dulu-dulu simpan duit kat sini. Dan zaman sekarang pun kalau nak selamat, di situlah tempatnya simpan. Tak bolehlah bawa beg tangan macam ni. Nak ke mana tu Mak Haji? Ke kedai, bawa macam tu. Kena rabuk lah. Tak bolehlah simpan dalam poket baju kurung. Mai pasar raya, orang seluk baju kurung Mak Haji. Tempat yang paling lama ialah di sini. Betul orang tua-tua dulu buat. Zaman sekarang, tuan-tuan nak simpan duit, di situlah tempat dia. Cuma jangan selok depan peniaga tu. Kejap je, selok dulu dengan ngangat. Okey, kedai tu. Isteri boleh selok duit bagi kat suami dia. Kalau duit dia habis, isteri yang soleh boleh buka gelang bagi kat suami dia. Pilih jual abang. Nampak tak isteri soleh? Dia lebih baik daripada rumah, dia lebih baik daripada kereta, dia lebih baik daripada handphone, daripada kamera, daripada telefon bimbit. Perempuan yang soleh, dia takkan menyakitkan suami dia. Bila suami dia ada masalah, dia takkan kata itu lawak. Orang cakap dulu degil. Dia takkan cakap macam itu. Dia akan cakap, sabarlah abang, ini ujian daripada Allah. Dia tak ia pun benda dah berlaku. Sejuk hati suami. Isteri yang bukan soleh, bila suami dia jadi apa-apa, itulah orang cakap degil. Buat lagi, buat. Dia tunjuk jari kat muka lelaki tu. Laki dia kata gigit jari hang lagi kot. Isteri yang solehah, tenang suami. Sabar abang, ini ujian daripada Allah. Abang tenang, minta doa, kita sembahyang hajat sama-sama. Kita yakin Tuhan dulu kita bang. Ini yang kata isteri soleh, dia pujuk hati kita. Dia menenangkan jiwa. Dia pujuk hati kita. Bukankah macam kisah seorang suami yang pergi berniaga, bekerja cari wang, tinggalkan isteri dengan anak yang kecil. Tiba-tiba anak dia mati. Suami ni sayang sangat dengan anak. Bila anak dia mati, suami ni balik nak hantar telegram apa bukannya ada, post office ke telefon mesti itu. Bila suami dia balik, anak dah tak ada. Isteri ni pakai lawa-lawa, seksi-seksi, pakai gincu merah menyala, layan suami dia. Suami ni balik tengok isteri macam tu, terkejut, terus tidur. Selesai tengok apa semua, abang, kalau orang bagi pinjam dekat abang barang, orang tu ambil balik, abang nak marah? Apa nak marah? Kan barang dia punya. Anak kita pun abang, siapa bagi pinjam? Allah bagi pinjam. Kalau Allah ambil balik, abang nak marah tak? Apa maksud kamu? Anak kita dah mati abang, sabarlah banyak-banyak. Tuan-tuan, bayang tak seorang suami balik daripada luar, isteri tak cerita anak mati. Dia layan suami dulu. Rindu kat abang, ya Allah, rindu sangat abang. Bagi makan, bagi apa semua, pergi tidur dalam bilik, baru cerita anak mati. Berbeza dengan kita. Suami turun pada kata, abang! Isteri ni bila cakap macam itu, suami ni rasa, hang tak cakap dekat aku, anak aku mati. Dia mengadu dekat Rasulullah. Dia cerita isteri dia buat macam ni. Kata Rasulullah, isteri kamu lah isteri solehah. Itulah isteri yang baik. Menenangkan kamu, menyebarkan kamu, dan meredokan kamu dengan ketentuan Tuhan. Itulah nikmat dunia. Rumah kecil pun tak apa, asal dapat isteri solehah. Kereta buruk pun tak apa, asal dapat isteri solehah. Tak apalah bang, kereta kita tak ada aircon pun tak apa, buka tingkap. Tak apalah bang, jadi kita sampai. Soleh. Kalau abang tak nak buka tingkap pun tak apa, belilah kipas angin yang kecil tu. Yang warna biru tak kat depan tu. Kan dulu-dulu orang teksi macam tu lah. Saya seronok tu tengok kipas angin kecil. Bawah dia ada kalender, tarik koyak selai-selai. Saya suka tengok. Kita dah ikut benda tu. Bangga tuan-tuan ada kipas angin.
Kalau ada lagi sudah beli buka kereta. Isteri dia kata, abang, yang ni ada pun cukup lah abang. Alhamdulillah. Tak ada pun janji tu sampai abang. Soleh. Kalau isteri tak soleh, ada kereta sedap, lawa sedap macam mana pun tak jadi naik kereta. Tu lawak, kereta ni orang nak beli, tak beli juga, nampak tak? Lagi besar pada kita. Tu lawak. Letihnya aku, ya Allah, kamu ni. Isteri yang soleh, kalau tuan-tuan beli dekat dia, apa pun dia hargai. Walaupun tuan-tuan beli dekat dia, jam murah aja, RM25. Cantiknya bang jam ni bang. Ya Allah, cantik sangat. Padahal saya bang. Dia menghargai apa yang tuan-tuan bagi. Tapi kalau isteri yang tak soleh, beli yang ini orang pakai. Dia sambil gelak dia bagi tuan-tuan. Yang kita beli kedai jam, dia 6 jam dia pilih ni. Beli kedai jam 6 jam tu tak tahu ni. Sampai-sampai ya ini ya Allah bang. Ini orang kampung ya bang. Sakit hati tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata, dunia ni cukup indah kalau tuan-tuan dapat isteri yang soleh. Suami balik malam-malam, dia dah tidur, dia jaga balik. Abang nak nasi, abang duduk sekejap ya, saya buat air. Allahu Akbar. Hebat tuan-tuan. Dapat suami soleh pun bagus. Dia tak ketuk pintu rumah dia. Kata dia tahu isteri dia tidur. Dua-dua masing-masing jaga. Tapi kalau suami tak soleh, balik pukul 12 malam, ni panggil apa ni? Isteri hang nama apa? Apa tak tuan-tuan? Nama isteri Seripak. Pelik tengok. Cubalah bawa kunci spek. Saya takkan menyusahkan isteri saya, Ustaz. Saya tahu isteri saya letih jaga anak, isteri saya penat kerja. Buka pintu pelan-pelan, masuk pelan-pelan. Ini tidak. Diterajahnya pintu. Pintu tingkat bilik isteri tu. Hoi, tidur pagi lah. Apa ni? Hoi. Jiran pula rumah buka tingkat. Apa hemat. Kan malu tuan-tuan. Rasulullah kalau isteri tak buka, dia tidur depan pintu tuan-tuan. Boleh bayang tak? Nabi yang mulia buka serban dia, tidur depan pintu. Subhanallah. Kita nak tidur depan pintu pun boleh. Nak tidur dalam kereta pun tak apa. Buka aircon, buka tingkat sikit, bagi aircon keluar lama. Tidurlah, tak apalah. Isteri tak sedar. Dia nak mengamuk ke siapa? Jangan tutup sampai habis rapat pula. Saya nak pergi mati. Mati atas Azzuh masuk dalam kereta. Dah 4 hari keluar dalam paper pula. Baik. Dan telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad dan Muslim daripada Ibnu Umar. Dan telah mengeluarkan Ibnu Hibban dan Ibnu Majah daripada Abi Umamah dengan katanya, tiada memberi faedah oleh orang yang beriman kemudian daripada takut bagi Allah akan kebajikannya baginya daripada isterinya yang soleh. Seorang suami yang takwa kepada Allah, dia tak mengharapkan benda lain, melainkan dia mengharapkan mendapat isteri yang soleh. Itu saja tuan-tuan. Nabi kata siapa-siapa yang dapat isteri yang soleh, kayalah suami itu. Ulang balik. Orang yang dapat isteri yang soleh, kayalah suami itu. Segenap tubuh badan isteri itu, dia boleh rasa. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, suami ini boleh rasa isteri dia. Tetapi kalau dia dapat isteri yang tidak soleh, tak dapat rasa tuan-tuan. Nak pegang pipi pun tak dapat. Awak, kita pakai krim ni. Mahal ni, awak nak pegang-pegang pula. Ya Allah, tak boleh pegang pipi ni. Dia pakai krim, whitening cream, night cream, segala-galanya krim belakang. Yalah, pergilah basuh. Malam ni kan ni, tak ada malam. Orang beli mahal ni baru 3 hari. Treatment ni 3 hari, awak tahu tak? Sabarlah kejap, taklah akan lari gunung dia kejar, kata dia. Habis 3 hari dia baru timun pun. Atau bila yang boleh ni? Awak yang kita buat ni pun tak awak tahu. Awak tahu tak? Bila pipi ni elok, tak ada jerawat, tak ada apa-apa, awak juga bangga. Sabarlah. Takkan lari gunung dia kejar. Tuan-tuan takkan boleh sentuh tuan-tuan. Tu yang payah. Nak belai rambut. Awak nampak.
Lama ni boleh rebonding tau. 3 hari tau. Ni musim. 3 hari lagi bila boleh? Tapi isteri solehah tuan-tuan, tak ada masalah. Jalan je lah. Nak pegang apa pun tak apa. Nak beranak tiap-tiap tahun pun tak apa. Isteri yang tidak soleh, abang, 2 ni cukup ya. Laki dah dapat, perempuan pun dapat. 2 ni cukup abang. Saya tak nak lah. Okey? Okey? Kalau awak nak, awak lain talib. Itu yang jadi miskin hidup. Saya kata tadi, isteri yang soleh jadi kaya suami dia. Dia akan minta sesuatu benda yang takkan mampu suami dia sediakan. Dia akan berpada mencukupi dengan apa yang suami dia sediakan. Kayalah suami itu. Dan kata ada lagi, maka menyuruhlah oleh suaminya, nescaya mengikutlah akan perempuan itu. Apa dia ciri-ciri isteri soleh? Kitab ni sebut ciri-ciri isteri yang soleh. Apa yang suami suruh, dia ikut. Apa yang suami suruh, dia ikut. Subhanallah. Dia akak-akak, isteri-isteri, cuba tengok sekarang ni ikut ke tidak apa yang suami suruh. Yang kedua, dan jika memandang ia kepadanya, nescaya menyukakan suaminya. Ciri yang kedua isteri soleh, bila suami tengok isteri, suami suka. Bukan dengan sebab bersolehnya itu, bukan dengan sebab lawanya itu. Suka sebab isteri ni sentiasa bermanis muka dengan suami dia. Malam-malam balik, petang-petang suami balik, isteri sambut di tempat, di muka pintu. Assalamualaikum bang. Ambil beg, sediakan makan. Abang nak minum ke, nak makan ke dulu, nak mandi ke dulu? Ya Allah, hebat. Abang malam ni kita pergi kuliah maghrib Ustaz Kazim ya? Okey. Suka. Sentiasa manis muka. Abang raya ni nak balik rumah siapa? Rumah abang ke rumah saya? Rumah abang? Okey. Ya Allah. Untunglah tuan-tuan dapat. Ya Allah. Tak tahulah tuan-tuan ni nak jadi macam ni. Kalau tuan-tuan dapat ni tak bersyukur lagi, tak tahulah. Sebab itu Sayyidina Ali bila nak nikah lain, Nabi tak bagi. Sayyidina Ali jumpa Rasulullah. Saya nak kahwin lagi seorang, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu nak kahwin lagi seorang, ceraikan anak aku Fatimah. Jangan. Kalau nak kahwin, ceraikan Fatimah. Sebab Fatimah ni tuan-tuan, dia seorang, dia melayan Sayyidina Ali macam 4 orang layan satu suami. Layanan Siti Fatimah kepada Sayyidina Ali macam 4 isteri layan suami seorang. Boleh bayang tak macam mana? Kalau dia buat salah kepada suami dia, Fatimah pusing suami dia, minta maaf. Lari keliling, abang maafkan saya. Selagi mana abang tak maafkan saya akan pusing keliling abang. Siti Fatimah, kalau dia buat roti masakkan untuk suami dia, daripada gandum, dia boleh tumbuk, dia boleh kisar sampai jadi tepung. Masak jadi roti, suami makan. Daripada gandum tuan-tuan. Kita bungkus roti 3, lelaki nak makan 3 bungkus. Siti Fatimah kisar gandum, nak buat tepung. Kamu nak kahwin lain Ali? Kalau macam ni, tinggalkan anak aku. Cerai dia, pilih kahwin lain. Tak jadi kahwin lain tuan-tuan Sayyidina Ali. Sebab layanan isterinya Fatimah sangat hebat. Jadi apa sebab? Tuan-tuan faham sebenarnya ni kisah daripada Siti Fatimah. Kalau isteri takut suami nikah lain, tolong layan suami macam Fatimah layan Ali. Kalau tuan-tuan dah dapat isteri tuan-tuan macam Fatimah, apa sebab nak kahwin lain? Apa sebab? Ini kena cari jawapan. Apa sebab? Begitu juga isteri. Apa sebab nak larang suami kahwin lain? Kalau kamu tak pernah layan suami kamu, tak pernah layan, makan tak pernah tengok, pakai tak pernah tengok, kasih sayang tak pernah bagi, tidur tak pernah nyapa, rumah tak pernah. Ya Allah, tiba-tiba suami kamu nak kahwin lain, kamu hambat dia dengan kerih, dengan pistol. Baik. Dan yang terakhir 9:40 dah. Baik.
Yang terakhir. Mana ada tu yang terakhir tak jumpa lagi pula. Dan apabila ia bersumpah, nescaya ia memberi kebajikan kepadanya. Yang ketiga, tanda-tanda isteri yang taat, isteri yang soleh. Kalau dia bercakap, bercakapnya adalah sentiasa benar. Dan yang keempat, tanda-tanda isteri yang taat. Apabila suami tidak ada, nescaya dia memeliharakan dirinya, memeliharakan harta suaminya. Dia bela sungguh-sungguh bila suami dia tidak ada. Ada 4 ciri-ciri wanita soleh. Yang pertama sekali ialah bila tengok, suami tengok, suka. Yang kedua, taat kepada suaminya. Yang ketiga, bila bercakap, dia benar. Dan yang keempat, dia memelihara harta benda dia bila suami dia tidak ada. Mengeluarkan oleh Ibnu Ali dan Rafi'i daripada Abi Sa'id, sesungguhnya suami apabila memandang ia kepada isterinya dan isteri memandang kepada suaminya pula, dua-dua saling tengok-tengok dengan penuh kasih sayang, maka meneleklah Allah akan mereka itu, meleleklah Allah Ta'ala akan mereka itu dengan telek rahmat, dengan telek kasih sayang. Hari ni tuan-tuan tengok lagi isteri tuan-tuan. Tengok dan suka. Jangan tengok dan benci. Dia tu tak ada dapat rahmat. Tengok dan suka. Abang tengok kamu muda lah. Ya tengok abang macam tu juga. Sambil duduk makan kopok lekor tu. Tengok sama tengok dengan suka tu, Allah pandang dua-dua orang ni dengan pandangan rahmat. Jadi yang mana belum kahwin ni cepatlah kahwin. Rugi tuan-tuan, pahala kurang. Tengok isteri pahala, tengok suami pahala. Masa suami nak pergi kerja, naik kereta, isteri babai dekat pintu pagar. Babai bang, suami pun babai. Buat lebih. Buatlah tuan-tuan. Malu apa? Abang bye-bye. Bye-bye. See you. Rasa nak balik cepat tuan-tuan. Nak pergi kerja ke tak kerja ni? Ini tak ada ngantuk. Suami buka aircon, tutup juga. Cermin gelap pula. Isteri pula tutup pintu pagar pun tidak, sebab pintu pagar tutup sendiri. Sebab tu untung pintu pagar manual tuan-tuan. Kumang-kumangnya isteri kena tutup. Tapi sekarang ni semua automatik. Okey apa? I pergi dulu. Okey. Pintu automatik, pintu pagar pun automatik. Patut-patut asal macam dulu balik. Penuh kasih sayang. Ya, abang nak pergi kerja ni ya. Isteri pun datang, cium tangan suami. Bila suami nak keluar kereta, isteri buka pintu pagar. Suami keluar, dia bye-bye. Bye-bye. Bye-bye bang. Assalamualaikum. Jumpa lagi petang ni. Suami, isteri tutup. Kan bahagia. Tengok dengan penuh kasih sayang. Mungkin dalam sedikit masa nanti, isteri pula yang pergi kerja, suami je bye-bye. Sebab suami menjadi suri rumah. Berkembang je. Bye-bye ya. Dia pula pergi tutup. Dia juga pergi dekat isteri pergi kerja. Benda ni pun akan berlaku ni tuan-tuan. Suami kena buat kerja, pasal kilang tutup. Isteri cari rezeki. Yang kedua kata dia, jika maka apabila mengambil ia akan tangannya, nescaya gugurlah segala dosa pada kedua-duanya, sebilang-bilang anak jari, segala anak jari kedua-duanya. Kita sekarang masalah ada air sembahyang. Turun tadi pun tak pegang isteri sebab ada air sembahyang. Pada air berlambak di bawah. Apa salah pegang? Keluar pada parking kereta di sana tu. Berjalan daripada hujung sana nak mai ke surau, apa salah pegang tangan? Tuan-tuan pegang tangan isteri tuan-tuan, gugur dosa daripada celah-celah jari ini. Sebab tu saya cukup seronok kalau tuan-tuan main naik motor. Wih, seronok tuan-tuan. Dia peluk tuan-tuan di pinggang. Berapa banyak pahala tuan-tuan dapat. Gugur dosa tuan-tuan.
Ataupun isteri bawa, suami duduk belakang. Suami pula banyak. Dosa gugur tuan-tuan. Untung. Sebab tu saya kata yang mana belum kahwin-kahwin. Pahala banyak. Naik kereta, gear auto, lagi senang. Belah ni pegang steering, belah ni pegang tangan isteri. Lagi senang. Kalau gear manual tak, sayang kereta saya bukan tu. Gua manual pun boleh. Tak ada masalah gear manual. Ambil tangan isteri, tak atas gear. Salah. Pun boleh tuan-tuan. Ya Allah. Tengok television, pegang tangan. Ni, malam ni cerita apa? Piramli ke apa ke? Gusti ke apa ke? Tengok. Jangan malu. Kita ni masalah malu ke anak, malu ke bapak, malu ke pak mertua. Akhirnya kita tak dapat pahala pegang. Jadi kita nak balik sekali lagi, nak pergi kereta dua-dua orang tu, tolonglah pegang. Masalah kita tak semayang isyak dah. Dah habis semayang dah. Tadi kita ada alasan untuk semayang tadi. Kita tak pegang. Balik sekali lagi tak ada alasan tak. Takkan tuan-tuan tak nak gugur dosa? Paling senang. Masuklah rumah sekali lagi, pegang tangan dua-dua orang. Masuklah bilik tidur, pegang tangan dua-dua orang. Ya, dia pergi dapur, pegang tangan dua-dua orang. Ya Allah. Ustaz ada buat ke Ustaz? Pasal saya buat lah saya cakap. Pasal saya mengajar. Kadang-kadang anak komplain, mak tak malu. Biarlah. Saya kadang-kadang dengan isteri menyanyi tuan-tuan, dua-dua orang masak. Hari cuti-cuti dia cuti, saya cuti, habis masak dua-dua orang. Menyanyi. Tu lagu 1960. 1960 cerita isi neraka. Ahmad Mahmud dengan Rahmah Rahmat. Kalau hati sudah suka, semua indah saja. Itukah tanda bunga kasih bermula di dalam jiwa. Itu isteri nyanyi, Rahmah Rahmat. Saya yang duduk di dapur ni sambung. Memang benar kata itu. Anak ni tengah duduk depan, 4 orang mari tengok. Boleh buat, apa salahnya menyanyi? Apa salahnya tuan-tuan? Tua-tua lagi kena rapat. Sama kita ni tua-tua semput. Sakit dada, angin tarik, angin medu. Rasa duk senok nafas ni. Isteri tidur dalam bilik, suami tidur atas kusyen. Tu yang mati seorang-seorang. Jadi tua-tua ni lagi kena rapat. Anak dah tak ada. Suanak masuk semuanya asrama. Tinggal kita berdua di rumah. Apa lagi nak jauh-jauh? Malu tak? Tak ada malu untuk pahala. Untuk pahala tak ada malu. Isteri kita halal. Yang kita sekarang ni yang tak malu masa haram. Cuba tengok anak andara dengan anak-anak teruna masa haram. Dia buat semua benda haram. Waktu belum boleh pegang, dia pegang. Rapak serapak-rapaknya. Naik motor, rapak serapak-rapaknya. Melekat perempuan. Potong kereta kita. Ya Allah. Dua-dua tu macam duduk olahraga. Macam dua-dua orang duduk olahraga motor. Ya Allah. Baik tu sah. Beli seat. Beli raga je motor. Kan dia pakai pun seat. Tapi bila dah halal, dah kahwin, suami duduk olahraga. Isteri duduk hujung, pegang carrier, pegang. Tengah-tengah ni lapang pula. Ni yang kita kena ubah lah tuan-tuan. Ya. Kita baca daripada hadis ini, tengok saja pun dapat pahala, pegang pun dapat pahala, malah gugur dosa daripada celah-celah jari tuan-tuan. Baik, benda ini kita akan sambung lagi pagi besok insya-Allah pada kuliah ijtimah kita pada pagi besok. Okey? Baik, ada apa-apa soalan? Tak ada ya? Baik, saya rasa gitu saja insya-Allah. Banyak permintaan yang saya dah buat CD tentang perubatan kalam Allah itu, kita boleh ambil di bawah untuk perubatan untuk anak-anak degil, untuk suami degil, isteri degil, untuk pagar rumah, untuk sihir, untuk anak yang menangis malam, suami yang menangis malam. Ya. Tuan-tuan boleh belilah. Baca ikut peraturan. Kalau saya kata 70 kali ulang, 70 kali dah tuan-tuan baca. Kalau 120 kali ulang, 120 kali dah tuan-tuan ulang.
hilang barang ke, hilang duit ke apa ke, insya-Allah ada rezeki tu aku langkan balik, termasuk Angin Ahmad yang kena baca ni. Ada 2 kaset yang terbaru yang saya bawa untuk tuan-tuan, CD yang terbaru ni. Jadi tuan-tuan boleh amalkan untuk amalan sehari-harian tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.